Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Fadhal Zat. Okey, al-istitabah ataupun al-itabah, dia kiasan daripada istinja. Bila kita istinja, di dalam Islam ni dia ada adab-adab yang tertentu yang diajar oleh Nabi SAW. Bab Islam ini, daripada kita bangun tidur, nak tidur semula, perjalanan hidup kita seharian ni, semua Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi, dan Nabi SAW dia tunjuk kepada umat dia. Maknanya nak ceritanya, tak ada sesuatu yang tertinggal di dalam agama ni. Semua Nabi ajar. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan sesuatu pun dalam kitab. Semua ada. Jadi, di antara bab istitabah ataupun membersihkan diri. Istitabah ataupun al-itabah, maknanya al-istinja, membersihkan diri daripada kekotoran ketika kita qada hajat. Jadi bila kita qada hajat, dia ada adab-adab yang diajar oleh agama. Di antaranya, jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Hukumnya makruh. Maknanya kena tangan kiri, nak basuh dengan tangan kiri. Okey, hadis-hadis yang kita akan baca ini, insya-Allah kita akan jumpa beberapa hadis Nabi tentang di antara adab-adabnya, selain daripada menyentuh kemaluan ataupun basuh dengan tangan kanan dilarang, juga tidak dibenarkan kita bila kita qada hajat, kita menghadap ke kiblat. Kalau menghadap maknanya dada ke kiblat. Ataupun membelakangi kiblat, kita halakan dubur kita ataupun belakang kita ke kiblat. Dilarang, hukum dia haram. Larangan di sini kalau di dalam mazhab kita Syafi'i, hukum dia haram. Okey, sebelum kita baca hadis, kita bahas dan kita bincang terlebih dahulu berhubung dengan menghadap dan membelakangi kiblat ini. Pendapat yang pertama, dia kata istikbar all istidbar dono ala itlaq najais. Najais maknanya pendapat yang pertama, menghadap dan membelakang kedua-duanya tak boleh. Khwa kehlif fidame ho ya abadi me, sama ada di padang pasir ataupun di dalam bangunan. Pendapat pertama ni, di padang pasir pun tak boleh, haram. Dalam bangunan macam dalam tandas pun tak boleh. Ini pendapat pertama. Walaupun dalam bangunan. Ye maslak Hadrat Abu Hurairah, Hadrat Abu Ibnu Mas'ud. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Hadrat Abu Ayyub Al-Ansari. Pendapat yang juga dipegang oleh Abu Ayyub Al-Ansari, Hadrat Suraqah bin Malik. Tengok, sahabat 4 orang dah pegang pendapat macam ni. Hadrat Mujahid 5, Ibrahim An-Nakhai, Tawus bin Kaisan, Hadrat Atta, Abu Thawr, Imam Auza'i, Sufyan As-Sawri, Imam Abu Hanifah. Sahabat-sahabat tadi disebut banyak kan? Kalau imam mazhabnya, Imam Hanafi pegang macam tu. Sama ada di padang, tak ada dinding, ataupun dalam dinding. Pendapat pertama kata, menghadap kiblat membelakangi hukum dia haram. Imam Muhammad, Ibnul Hazm Az-Zahiri, or Ibnul Qayyim kahe, or Ahmad Sebi ek riwayat Maknanya Imam Ahmad ada dua riwayat. Satu riwayat, Imam Ahmad bin Hanbal ini sama dengan Abu Hanifah, tak boleh. Or Abu Hanifah ke nazdik fatwa BSC Parhe. Begini juga difatwakan oleh Imam Abu Hanifah. Secara kesimpulan, pendapat yang pertama tadi, dalam bangunan ataupun di luar bangunan, bila qada hajat, buang air kecil, buang air besar, menghadap tak boleh, membelakangi pun tak boleh. Tak kira.
di padang pasir ataupun di dalam bangunan. Pendapat yang kedua, istiqbal or istidbar dona mutlaqan jaiz hai. Pendapat yang kedua kata menghadap dan membelakangi kedua-duanya boleh. Dia kata kedua-duanya boleh sama ada di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Ini maslak Hadrat Aisyah. Ini dipegang oleh Aisyah, Urwah bin Zubair, Imam Malik. Imam Malik dia punya ustaz, apa dia? Iaitu Rabi'ah. Imam ulama guru kepada Imam Malik juga berpegang kepada pendapat yang kedua ini. Or Abu Daud Az-Zahiri. Or Daud Az-Zahiri, bukan Abu Daud ni, or Daud Az-Zahiri semangkulhe dinakalkan daripada mereka. Pendapat yang ketiga, sahra में इस्तिकबाल व इस्तिदबार दोनों नाजायज है और abadi में दोनों जायज है. Dia kata pendapat yang ketiga ini di padang pasir menghadap dan juga membelakangi tidak boleh, ataupun dan di dalam bangunan hukum dia boleh. Di padang pasir menghadap kiblat dan membelakangi hukum dia haram. Yi maslak Hadrat Abbas. Ini pendapat dipegang oleh Abbas. Ini daripada kalangan sahabat. Hadrat Abdullah bin Umar, Amir bin Sya'bi, Imam Malik, Imam Syafi'i kita, or Ishaq bin Rahawai, or Imam Ahmad ke riwayat bihi. Maknanya salah satu daripada riwayat yang dipegang oleh Imam Ahmad. Berapa dah tadi? 3 dah pendapat ya. Yang keempat, istiqbal, maknanya menghadap sahaja. Okey, istiqbal bahar surat najais or istidbar bahar surat jais. Pendapat yang keempat pula. Menghadap ini kok mana tak boleh. Menghadap kiblat ini padang pasir dalam bangunan tak boleh. Tetapi kalau membelakangi kiblat padang pasir dalam bangunan boleh pula. Itu pendapat yang keempat. Pendapat ini dipegang apa dia? Oleh Imam Ahmad. Maknanya Imam Ahmad ni ada 2 qaul di dalam masalah ini. Imam Ahmad riwayat ba'du ahli zahir, dan sebahagian daripada ahli zahir uska qail berpegang dengan pendapat ini. Or Imam Abu Hanifah ka riwayat maknanya Abu Hanifah sendiri ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama tadi tak boleh dua-dua. Riwayat yang kedua bagi Abu Hanifah, kalau membelakangi boleh pula, jangan mendepangi. Maksudnya macam saya ke sana kiblat kan, ke sana kiblat. Okey, dia kata kalau mendepangi kiblat tak boleh, membelakangi kiblat boleh pula. Agak-agak dah ingat tak ni? Banyak lagi ni. Tak apa, tak ingat tak apa. Selepas ni kalau nak ambil maklumat, catat saya bagi, tulis lain. Ni kita bagi dulu supaya kena dengar dulu. Sebab kami belajar hadis ni cerita kalau ada 20 pendapat dia akan cerita habis. Itu kadang-kadang kalau orang yang belajar tak secara khusus macam kita belajar ni, dia dengar 1-2 dah jadi pening. Macam isu yang hari tu yang akan dibahaskan pada malam Sabtu ni berhubungan masalah isu najis babi. Najis babi ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama basuh 7 kali, kias dengan anjing. Pendapat yang kedua basuh sekali. Hak basuh sekali tu yang kuat kerana ada hadis. Yang tu nak dengar perbahasan tu malam Sabtu ni. Kita akan bincang di Markas Lubuk Merobor. Jadi malam Sabtu ni tak ada mengaji sampailah habis cuti. Sebab ada program-program yang lain. Maknanya malam ni, malam esok, malam terakhir lah. Cuma malam Sabtu ni kalau nak dengar sekali penjelasan dan penerangan tersebut, datang ke Markas Lubuk Merobor. Okey, yang kelima. Dia kata istiqbal bahas surat na jaiz or istidbar abadi me jaiz hai. Dia kata kalau istiqbal menghadap kok mana pun tak boleh. Kok mana pun tak boleh maknanya sama ada di dalam bangunan ataupun di padang pasir. Tetapi al istidbar abadi me jaiz or sahrah me na jaiz hai. Tetapi membelakangi dalam bangunan boleh. Kalau di padang pasir tidak boleh. Okey. Yi maslak, ini pendapat Abu Yusuf. Abu Yusuf ini
kalau kita kata Imam Nawawi lah yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Abu Yusuf ini seorang ulama besar di dalam mazhab Hanafi. Abu Yusuf kahe or Imam A'zam ke. Maknanya dia pengikut kepada Imam A'zam Abu Hanifah. Riwayat BAC mutabik kahe. Yang keenam, istidbal wa istidbar Kaabah kisat Baitul Maqdis ke istidbar. Maknanya dia kata di sini berdepan dengan Kaabah. Kalau jauh dengan Kaabah boleh. Depan Kaabah tak boleh. Ini kisah Baitul Maqdis ke istiqbal. Okey. Baitul Maqdis ke istiqbal wa istidbar bi mutlaqan najaiz. Begitu juga pendapat yang keenam ini, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestin adalah merupakan kiblat yang telah dimangsuhkan hukum dia. Kiblat tu tak dimasukkan hukum menghadap. Hukum menghadap ketika sembahyang. Tetapi hukum menghadap ketika qada hajat masih kekal hukum dia. Itu pendapat yang keenam. Pendapat ini dipegang oleh siapa? Qaul Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Juga berbetulan dengan pendapat Ibrahim An-Nakhai. Pendapat yang ketujuh, istiqbal or istidbar dona ke menggunakan ahli Madinah kisat maksus he. Maknanya mendepani, menghadap dan membelakangi yang haramnya khusus orang Madinah aja. Selain daripada Madinah tak haram. Selain daripada orang Madinah tak haram. Malaysia tak haram. Selain daripada Madinah. Ini pendapat yang ketujuh. Pendapat yang ke-8, istiqbal wa istidbar mutlaqan makruh tangzih. Yang ke-8 ni dia bukan kata haram, dia kata makruh je. Menghadap dan membelakangi kiblat hukum dia makruh. Ini ada 8 pendapat yang telah kita baca. Tetapi kalau kita setiap satu pendapat itu kita sertakan dengan dalil, banyak-banyak saya tak nak baca lepas habis. Setiap satu pendapat, apa alasan dan dalil-dalil jadi panjang sangat. Jadi saya buat kesimpulan sahaja, cerita pendapat sahaja, dalil itu kemudian kita akan jumpa insya-Allah. Malam ni kita baca 2-3 dalil yang berkaitan dengan menghadap dan juga membelakangi. Okey, terus. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيء أو بعظم. Okey, Imam Muslim dengan sanadnya daripada Salman. Jadi Salman kata, qila lahu, dikatakan baginya. Orang tanya dia. Orang tanya dia maknanya orang kafir. Sebahagian riwayat sebut orang Yahudi, sebahagian riwayat sebut orang musyrikin. Tanya Salman, sesungguhnya Nabi kamu telah mengajar kamu semua perkara, sehinggalah cara nak buang air, nak qada hajat pun diajar ke pada kamu? Nabi kamu ni ajar semua. Betul ke sampai nak qada hajat pun diajar hukum cara-cara nak qada hajat, adab-adab yang di dalam agama kamu semua diberitahu ke? Begitu ke? Lalu Salman kata, qala faqala ajal. Ya. Dia tak kata na'am, dia tak kata labaik. Dia kata betul. Suatu perkataan yang tegas, yang jelas, betul. Semua Nabi ajar. Dia melarang kami daripada menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Atau beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Pegang tangan kanan basuh kan? Atau beristinja dengan kurang daripada 3 batu. Jadi bila hadis kata jangan istinja kurang daripada 3 batu. Sebahagian ulama kata 3 batu itu wajib. Dia pegang zahir hadis ni. Mesti 3 batu. Sebab Nabi kata macam tu. Sebahagian pendapat yang lain pula, khususnya dalam mazhab Syafi'i, maksud Nabi 3 tu dia nak bagi bersih. Walaupun ada 2 yang mempunyai 3 penjuru, 2 batu. Ataupun ada batu, sebiji batu yang ada 3 penjuru pun boleh. Dia nak 3 kali.
3 penjuru, 3 sudut boleh. Menepati 3 batu walaupun 3 penjuru. Okey. Dan tidak dibenarkan beristinja dengan menggunakan raja' tai kering. Dalam riwayat yang lain, raja' ini maknanya di sudut ahlul lughah dia lebih kepada tai unta yang telah kering. Kalau di sudut bahasa ya. Daripada hadis ini, Imam Hanafi kata, al-baul ma yu'kalu lahmuhu najasun. Air kencing ataupun tai daripada binatang yang daging dia kita halal makan, hukum dia najis. Sebab apa? Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah minta supaya i'tini bisalah sati ahjar. Kita dah baca kan? Datangkan kepada aku 3 batu. Fawajadtu hajaraini wa rausatan. Aku jumpa 2 batu dan 1 tai kering. Bila bagi pada Rasulullah, Rasulullah ambil batu tu dan tai kering tu dibuang. Okey. Hujah Imam Hanafi, kalau tahi binatang ataupun najis binatang yang daging dia boleh dimakan itu tidak najis, kenapa Rasulullah buang? Kenapa Rasulullah tak ambil tai kering itu buat istinja? Sebab apa kita sebut tai binatang yang halal dimakan itu, binatang tu dia halal dimakan, tai dia itu sebahagian ulama kata najis dan sebahagian ulama kata bersih. Kan kita baca dalam Bukhari, di dalam Abu Daud ada satu kumpulan daripada Bani Ukalin ataupun Bani Urniyin, dia datang bertemu dengan Rasulullah, sampai ke Madinah dia sakit perut. Lalu orang laporkan kepada Nabi, bagaimana nak sembuh penyakit dia ni? Rasulullah kata, ishrabu min albaniha wa abwaliha. Minumlah air susu unta dan air kencing unta. Jadi Imam Malik kata, najis binatang yang daging dia boleh makan, hukum dia bersih. Sebab Rasulullah suruh minum susu dan air kencing. Kalau dia najis air kencing unta, kenapa suruh minum? Adalah ulama-ulama bahas kata benda-benda berubat boleh. Tetapi dalam hadis kata benda yang haram tak boleh buat ubat. Imam Nawawi dan juga pendapat Aisyah bahawa najis air kencing binatang yang halal dimakan, hukum dia suci. Lalu tak lalu, gamak tak gamak, itu cerita lain lah. Kita cerita dalil. Kita cerita hukum. Kadang-kadang orang dengar satu pendapat, dia buka cerita dengan orang. Oh, air kecil unta, air kecil lembu, kambing ni tak najis, Ustaz Fakhr Razi kata. Padahal saya cerita dah, pendapat pertama dia kata najis. Pendapat kedua kata tak najis, berdasarkan hadis Bani Ukalin tadi, yang dilaporkan juga oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dan kita dah baca benda tu. Saya tak perlu ulang banyak kali. Cuma bila baca hadis ni, saya masih teringat lagi Maulana saya memang ada hurai. Dia mentarjihkan mazhab Hanafi. Walaupun dia dah ajar susunan sitah dia ngajar, tapi sampai bab ni tengok dia kata, pendapat mazhab kami lebih kuat. Sebab Rasulullah buang tai unta tadi. Kalau kata bersih, Rasulullah istinja lah. Itu kita nak ceritanya. Bagi tuan-tuan nak kata najis pun boleh, tuan-tuan kata tak najis pun boleh, semua ada dalil. Jangan pening. Okey, terus. Okey, tak habis lagi kan. Dan juga tulang tak boleh Kan ada hadis yang lain. Sahabat kumpulan jin datang bertemu dengan Nabi. Jin kata, nasihatlah sahabat-sahabat kamu supaya jangan guna tulang ini untuk buat istinja. Sebab tulang ini makanan kami, jin kata. Rasulullah panggil kumpul sahabat-sahabat dia. Janganlah istinja dengan tulang. Fa'innahu tu'amu ikhwanikum minal jin. Ini makanan saudara-saudara kamu daripada jin. Jin pun saudara kita. Jin Islam. Jin pun saudara kita juga. Okey, terus. قال لنا المشركون إني أرى صاحبا يعلمكم حتى يعلمكم القراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام فقال لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. Imam Muslim dengan sanad juga menyebut daripada Salman juga, telah berkata bagi kami oleh orang musyrikun, orang-orang musyrik, sesungguhnya aku nampak sahabat kamu mengajar kamu
Maknanya aku nampak di sini, aku tahu dengan maksud aku faham. Ara dengan maksud aku faham, aku tahu. Aku nampak bahawa sahabat kamu iaitu Nabi SAW mengajar kamu semua perkara hatta yu'allimakum al-khira'ah, sehingga nak qada hajat pun Nabi kamu, sahabat kamu iaitu Muhammad ajar kamu. Lalu Salman kata betul, ajar. Sesungguhnya dia melarang kami daripada beristinja dengan menggunakan tangan kanan dan menghadap kiblat, dan dia melarang kami daripada menggunakan tahi yang kering untuk beristinja dan menggunakan tulang. Tak boleh. Dan juga beristinja salah seorang daripada kamu dengan kurang daripada 3 batu. Okey, terus. حدثنا زهير بن الحرب حدثنا رافع بن عباده حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا ابو الزبير انه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعر. Okey, Imam Muslim dengan sanadnya. Jabir kata, Rasulullah SAW melarang kami ayutamassah, maknanya itu kiasan menyentuh, maknanya kiasan daripada istinja. Istinja dengan menggunakan tulang. Au bi ba'rin. Ba'rin ni tai unta. Ni terang ni sebut nak tai unta ni. Maknanya menunjukkan kalau Imam Hanafi kata, jelas ha. Najis, pendapat kami kuat, dia kata. Tak apalah, itu khilaf ulama. Ulama berbalah, berselisih pendapat ni, yang kita yang jahil ni dapat ilmu. Ulama ni kata macam ni, kata macam ni, kata macam ni. Demo nak kukuhkan mazhab dan pandangan masing-masing, pakat-pakat buat keluar dalil lah. Buat keluar hujah. Kita yang tak reti apa ni dapat maklumat. Tengok demo ni berselisih. Jadi sebab tu kita kena ambil semua pandangan-pandangan ulama. Okey, terus. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. Itu ya. Okey, itu bagi kiblat yang mana negeri-negeri ataupun negara-negara dia timur, utara dan selatan. Bila bukan semua kiblat maknanya ke arah matahari terbenam, iaitu barat. Ada negara-negara dalam dunia ini dia utara selatan kiblat dia. Jadi nak paling tu dia kena syariqu wa gharibu lah, timur dan barat lah. Jadi maknanya kalau negara macam kita ini kiblat kita ke arah kita kata barat. Kita tak boleh lah menghadap ke barat ketika kita qada hajat di padang pasir ataupun terdedah, bukan di dalam binaan. Okey, terus. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال نعم. Okey, tengok. Dalam 8 pendapat tadi kita sebut salah satu pendapat Abu Ayyub Al-Ansari, bagi dia Baitul Maqdis pun tak boleh. Kiblat Baitul Maqdis pun tak boleh kita menghadap Baitul Maqdis, walaupun kiblat yang telah dibatalkan, dimangsuhkan hukum semayang ke sana, tak boleh juga menghadap bagi dia. Itu mazhab dia. Okey, sebab apa? Bila dia menghadap ke sana, Marahidha ni maknanya satu bangunan lah, rumah-rumah yang tertinggal dia menghadap. Bagi dia tak boleh juga, walaupun dia ada dinding. Kerana dibina menghadap ke arah kiblat. Fanan harifu anha. Lalu dia berpaling dan dia beristighfar kepada Allah. Okey, tengok tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam hadis, tak termasuk dalam larangan tu. Di sinilah ulama-ulama kata, pertamanya sekali, kalau orang tu dia rasa benda tu salah. Lebih-lebih lagi perkara itu yang bertepatan dengan hukum salah, dia kena lari, tinggal kesalahan itu dan dia beristighfar, bertaubat sebab dia rasa salah. Yang kedua, bagi orang yang warak, walaupun benda tu tak haram, tetapi rasa tak comel, tak elok menghadap ke Baitul Maqdis ni, benda yang tak elok. Sebab dia pernah dijadikan kiblat Baitul Maqdis ini. Baitul Maqdis ini pernah dijadikan kiblat. Jadi dia rasa tak sayugianya, sebagai dia orang yang warak ni, Abu Ayyub Al-Ansari ni, walaupun tak salah, dia paling juga. Tak nak halakan dada dia ke kiblat.
Kita telah baca di dalam tafsir ayat sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Rasulullah bila sampai beberapa bulan di Mekah di Madinah, lebih kurang 7 bulan atau 8 bulan, ulama kata Allah Taala suruh dia menghadap ke Baitul Maqdis. Nak bagi lembut hati orang Yahudi ni. Baitul Maqdis kiblat orang Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani. Beberapa bulan pula sampai ke sana, Allah Ta'ala suruh kembali ke Kaabah balik. Jadi itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qad nara taqallubu wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah Ta'ala nampak Nabi duk tengok ke langit. Kok Allah Ta'ala datang wahyu baru nak suruh daripada Baitul Maqdis paling ke Kaabah. Jadi isunya di sini maknanya Baitul Maqdis pernah dijadikan kiblat orang Islam. Jadi kalau bagi 88 pendapat tadi, sebahagiannya kata Baitul Maqdis pun tak boleh. Sebab itu Abu Ayyub Al-Ansari dia paling daripada Baitul Maqdis. Okey, terus. وحدثنا أحمد بن الحسن بن فراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح بن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. Okey, terus. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمي واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صليت انصرفت إليه من شقي قال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحديث تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس بحاجة. Okey. Kita tengok wasiat kata apa. Imam Muslim dengan sanadnya wasiat kata dia sembahyang di masjid dan Abdullah bin Umar sandar belakang dia ke arah kiblat. Setelah menyelesaikan sembahyang, lalu aku beredar kepadanya, wasiat beredar pergi menuju kepada Abdullah bin Umar, berada di sisi Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Umar kata, ada orang kata, apabila kamu qada hajat, takunu laka, maknanya takunu laka ni kamu menunaikan qada hajat, sama ada hadas buang air besar ataupun air kecil, jangan kamu duduk menghadap kiblat. Orang kata macam tu. Disebut oleh Abdullah bin Umar. Dan juga tidak menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Abdullah kata, tetapi aku pernah melihat Rasulullah SAW, aku duduk di atas bumbung rumah. Aku melihat Rasulullah SAW duduk di atas 2 batu. Dia qada hajat menghadap ke Baitul Maqdis. Hak ni pendapat kata Baitul Maqdis mansuh hukum dia. Sebab berdasarkan kepada riwayat ini. Yang betulnya Kaabah. Sampai 8 pendapat tadi lah. Terpulanglah maknanya kita nak pegang yang mana satu. Tetapi kalau kita tengok dalam mazhab kita Syafi'i, benda ni lebih mu'tadil lah. Maknanya yang Kaabah saja tak boleh. Tapi kalau ada dalam bangunan tak apa. Isu ni di sini sebab kita baca dalam hadis-hadis yang dah terlalu banyak. Dulu orang qada hajat tengah padang pasir. Sehingga isteri Nabi sendiri pun kan. Aisyah dan beberapa sahabat ni malam dia keluar. Bila nak qada hajat malam dia keluar. Satu hari tersempat dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku tahu kamu jangan duk selindung macam mana pun. Aku tahu kamu isteri Nabi. Lalu Sayyidina Umar cadang suruh pakai hijab tu. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab, surah An-Nur. Sebab tu isteri Nabi pakai hijab. Ada satu penulis Surah Jabat lah kita sebut nama dia terang-terang. Dia kata ini bukan pakaian Islam. Itu pakaian orang Arab. Tak. Memang ada disyariatkan kepada isteri Nabi dan diikut oleh isteri-isteri Nabi yang lain. Dan sehingga ada mazhab suruh pakai. Ini tradisi orang Arab. Salah. Dia ada sumber dia. Dia ada asal usul dia. Pakai burdah ni. Jangan kita pakai reka. Kena tengok dalil. Okey. Terus. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشير العبدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام
مستدبر القبلة. Sebab itu tadi menghadap, ini membelakangi pula. Di rumah kakak dia, Ibnu Umar ni, anak Sayyidina Umar. Kan Hafsah ni kak dia, kahwin dengan Rasulullah kan. Dia pergi tengok Rasulullah macam mana Rasulullah buat ni. Rasulullah qada hajat. Daripada hadis ini tuan-tuan, hadis pendek je, ulama-ulama kata setiap masalah hukum yang berkaitan dengan agama kena ada hadis. Kena ada dalil. Dia bukan boleh main-main. Kita nak semayang, puasa, zakat, haji, kena ada dalil dalam Quran. Kita nak kata babi itu haram. Huriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nak kata babi haram dimakan, kena ada dalil. Masalah ibadat kena ada dalil. Makan, minum kena ada dalil. Boleh tak boleh, kena ada dalil. Dia tak boleh main akal. Kalau kita jumpa mana-mana pandangan ulama' ataupun pandangan mana-mana kitab yang tidak disertakan dengan dalil, pendapat itu sia-sia. Ceritalah imam mana pun, ulama' mana pun, sobat besar mana pun, tok guru mana pun, dia cakap tak disertakan dengan Quran hadis, sia-sia. Tak ada apa, tak ada nilai, tak ada harga. Sebab tu kena tengok. Tak boleh, boleh, tak boleh. Begitu juga dalam, saya ulang dalam mukadimah tadi kan. Nak mensabitkan babi itu basuh berapa kali, kena ada dalil. Dia tak boleh main akal. Kias, memang dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, babi ni basuh 7 kali, kias dengan anjing. Pendapat pertama, basuh sekali. Hak basuh sekali itu paling kuat. Hadis yang diriwayatkan oleh Mustadrak Hakim, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, bab mengguna pinggan mangkuk orang-orang musyrikin. Dalam hadis sahabat yang berjiran dengan orang kafir itu, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, nahnu nujawiru ahlal kitab wa hum yatbukhuna fi kudurihimul khinzira. Kami berjiran dengan ahli kitab dan mereka masak dalam periuk mereka babi. Kami boleh tak guna periuk mereka? Rasulullah kata kalau tak ada yang lain, basuh. Kalau ada yang lain, guna yang lain. Kalau ada yang lain, Rasulullah kata basuh dan gunakan pinggan mangkuk itu ataupun periuk itu. Waghsiluha bil ma', basuhlah periuk itu dengan air. Tengok. Rasulullah tak cerita berapa kali basuh. Bab anjing Rasulullah kata 7 kali. Idza walawal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil 7 marratin ihdahunna biturab. Bila anjing jilat pinggan mangkuk kamu, basuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Bab babi tidak ada hadis Rasulullah kata basuh berapa kali. Oleh kerana itu Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Talkhisul Khabir, dia kata fa'amarahu bil ghusli wa lam yuqayyad bil adad. Dia suruh basuh, Rasulullah tak kaitkan berapa bilangan. Oleh kerana itu ulama-ulama hadis kata basuh sekali itu babi lebih kuat dalil. Tetapi kalau ikut perasaan, basuh 7 yang lebih kuat sebab perasaan. Sekarang ni isunya kita mengaji hadis nak dalil. Dia nak dalil. Quran hadis. Sekurang-kurangnya pendapat ulama. Itu dah tak ada Quran hadis dalam tu. Jadi kalau orang tak mengaji secara telaki macam kita ni, dia jadi pening lah. Macam mana pula kata basuh sekali tu kuat? Patutnya 7 kali lah. Lebih bersih. Tetapi dalam Islam dia nak kepada dalil. Bukan nak main akal. Wallahualam.